Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang terhormat Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya hormati dan saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kembali lagi bersama-sama di pengajian Serambi Ilmu Online bersama Masjid Wilayah Persekutuan dengan kitab iaitu Hidayatus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, sebelum kita memulaikan pengajian ini, tidak dilupakan untuk mengucapkan iaitu selamat Hari Raya Maaf Aidil Fitri, maaf zahir batin kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah, dengan harapan insya-Allah segala amal kita pada yang telah kita lakukan pada ibadah Ramadan yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita semua orang-orang yang suci, bersih, kembali kepada fitrah. Dan juga segala salah silap saya kepada hadirin wal hadirat hafizakumullah atau mana-mana orang yang ada di luar sana, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, sekarang kita masuk pada muka surat 145 yang mana kita berada pada fasal ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Fasal ke-13 pada menyatakan adab imam dan makmum. Jadi fasal ini menerangkan bagaimana adab kita imam dengan makmum. Bagaimana situasi kita sebagai imam dan makmum. Sama ada kita imam atau makmum. Maka mu'alif berkata, dan adab bagi imam dan makmum itu ada 25 perkara. Pertama, seyogianya bagi imam itu bahawa meringankan akan solatnya itu, iaitu jangan dilambatkan akan perbuatan solat itu. Kata Anas radhiyallahu anhu, ma salaitu khalfa ahadin akhaffa salatan wala atamma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dengan maksud, tiada aku solat di belakang seseorang yang terlebih ringan solat dan tiada lebih sempurna daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih menurut takhrij al-Imam al-Iraqi. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, di dalam hadis ini atau athar ini, athar, kenapa dipanggil athar? Jadi kalau kita pergi kepada perbahasan yang lebih dakik atau lebih di dalam ilmu riwayat, ilmu riwayat ni ilmu hadis lah, apa yang disandarkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sama ada perbuatan, ucapan ataupun takrir penetapan, maka ia disebut sebagai sunnah ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disandarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum, maka disebut sebagai athar. Apa yang disandarkan kepada para tabi'in atau tabi'in dan ulama yang datang setelahnya dipanggil dengan qaul atau pendapat. Pendapat. Tapi kadang-kadang juga disebut dengan athar, kadang-kadang tapi ikut istilah. Ini tapi asas dia apabila hadis itu kepada Rasulullah SAW, athar itu kepada sahabat, pada para sahabat. Kata Anas berarti ini kita sebut ini adalah athar Anas radhiyallahu anhu. Walaupun bagaimana istilah ini tidak mundhabit, jadi dia irtijal itu boleh, yakni ikut dengan bagaimana pilihan ulama apabila mereferkan. Jadi dia boleh berubah-ubah istilah tersebut. Maka tugas seorang muhakkik apabila membaca, dia dapat detect bahawa ini hadis Rasulullah SAW atau ini adalah athar dan lain-lain. So kedua, bahawa jangan imam takbiratul ihram melainkan setelah selesai daripada iqamat dan selesai daripada meratakan saf. Berarti jadi seorang imam
selain dia kena jadi imam yang tidak memberatkan solat tersebut. Tidak memberatkan solat tersebut, tidak terlalu panjang. Takkan solat maghrib nak baca surah Al-Baqarah kot. Jangan mentang-mentang suara sedap, hafal Quran, nak baca surah panjang-panjang pada waktu solat jamaah. Kerana orang ada kerja, orang ada tugas, orang kadang keluar untuk solat zuhur dalam waktu mungkin hanya 10 minit dia ada waktu. Dia belum lunch lagi, dia ada break hanya setengah jam. Misalan dia. Maka imam yang memberatkan solat akan menyebabkan makmum terlambat dan akhirnya makmum nanti tak naklah solat sini lambat sangat. Misalannya. Okey. Itu misalan dia. Maka apabila dia nak takbiratul ihram juga, pastikan dulu bahawa saf telah rapat. Zaman dululah, zaman sebelum Covid lah, iaitu apa? Yang dipanggil dengan iaitu istau sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis salah. Istau tu luruskan saf. Kerana apa? Kerana lurusnya saf itu adalah taswiyatas sufuf. Jadi saf yang sama, jadi bukan macam cacing tu, tapi lurus. Contoh dia adalah kesempurnaan solat. Walau bagaimanapun saf bukan syarat sah solat. Bukan rukun daripada jamaah. Dia bukan syarat sah jamaah, bukan. Bahkan dia adalah fadilah. Ya, kita hormat, kita kena penting jagakan saf. Dalam hal kita dalam keadaan Covid ini, maka saf tidak dapat kita lakukan kerana apa? Kerana dikhawatirkan akan berpindahnya virus tersebut. Tidak ada masalah, salat tetap sah. Solat tetap sah. Kerana apa? Di dalam Islam, urusan agama tetap wajib untuk menjaga darar, tidak terjadinya bahaya. Tidak menjadinya bahaya, iaitu apa? La ad-dararu yuzal dalam kaedah tersebut. La darara wala dirara. La darara tidak ada bahaya wala dirara dan jangan buat bahaya. Lebih kurang macam itulah makna dia. Di dalam Muwatta Imam Malik meriwayatkan hadis tersebut. Dan juga kita apabila menjauhkan saf ketika dalam Covid ini menyebabkan kita boleh melakukan solat jamaah pada waktu yang sama kita terjaga. Kalaulah terpaksa jalan 2 meter, 2 meter, 3 meter, 3 meter, tak ada masalah. Demi menjaga diri kita. Itu misalannya. Tapi kalau kami yang di Selangor, di KL ni, tak dapatlah untuk sementara waktu. Kita doakan insya-Allah segera kita selesai daripada wabak ini. Harap semua cepat-cepat segera untuk mengambil vaksin dan lain-lain. Segala pencegahan, langkah pencegahan kita dah buat. Angka dah turun, kita dapat kembali seperti dulu lagi. Inilah harapan semua orang. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ketiga, bahawa menyaringkan imam itu akan suaranya pada ketika takbir supaya didengar oleh makmum. Pastikan suara dia kuat bila dia jadi imam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Misalnya suara dia kena kuat. Jangan Allahu Akbar. Makmum tak dengar nanti. Makmum tak dengar. Bila makmum tak dengar susah. Tapi ustaz, macam mana kalau imam dia dah tua, suara dia tak berapa kuat? Maka pasang Bilal. Kita biasanya pasang Bilal. Kalau syekh-syekh di negara Arab misalnya dia, kadang-kadang syekh dah tua, tapi kita nak dia jadi imam kerana dia lebih afqah, dia lebih afsah, dia mukrik dan lain-lain. Maka apa? Maka ketika dia jadi imam, kita yang ada di belakang tak dengar, tapi kita ada Bilal yang duduk di belakang dia yang akan kuatkan suara Allahu Akbar. Jadi semua orang dengar. Itu cara dia. Seyogyanya kelima. Seyogyanya bagi imam berniat jadi imamnya itu supaya dapat fadilah berjamaah. Jadi imam memang syarat di dalam salat jamaah secara fiqh mazhab Syafi'i, imam tidak wajib berniat usalli farda zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati imaman. Imaman ini tidak wajib, tidak menjadi syarat sah untuk menjadi imam. Dalam erti kalau saya solat sendiri atau saya jadi imam, saya tak sebut imaman, tetap sah solat saya. Cuma makmum, apabila dia jadi makmum, wajib dia baca, maksudnya wajib dalam hati dia ada niat ma'muman lillahi ta'ala. Ini fiqh dia. Maka dalam hal ini
adab sebagai imam dan makmum. Untuk imam, niat menjadi imaman supaya mendapat fadilah jamaah. Jadi dia tahu dia imam dan akan mendapatkan jamaah. Ini. Maka jikalau tiada diniatkan akan yang demikian itu, maka sah solatnya dan sah solat makmum. Tetapi tiada dapat baginya pahala jamaah. Jadi imam tidak mendapatkan pahala jamaah. Kerana apa? Seolah-olah dia solat sendiri, dia tak tahu yang ada orang ikut kat belakang. Kecuali lah dia tahu dia jadi imam. So, waktu dia solat, dia tak adalah usolli fardu, tapi dalam hati dia memang tahu dia dalam keadaan jadi imam. Itu dah dikira niat, tuan-tuan. Kenapa dikira niat? Kerana an-niyatu fil qalbi. Ini contoh dia. Niat dia dalam hati. Ini yang dimasukkan niat apabila dia syarahkan ini. Okey. Dan pahala berjamaah itu bagi makmum jua. Ingat, pahala jamaah itu bagi makmum jua. Maaf, suara agak hilang. Okey, keenam. Keenam, sunat bagi imam memperlahankan doa iftitah dan ta'awuz seperti mana sunat memperlahankan akan yang demikian itu bagi orang yang solat sendirinya. Jadi sunat bagi imam memperlahankan doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila ila akhirih. Ini dan ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca pelan, bukan kuat. Barulah ketujuh, sunat bagi imam menyaringkan suaranya pada membaca surah Al-Fatihah dan surah pada 2 rakaat subuh dan 2 rakaat yang pertama pada solat maghrib dan isyak. Dan demikian lagi sunat akan yang demikian itu bagi orang yang solat sendirinya. Berarti kita kuatkanlah suara apabila waktu solat jahri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mesti nak masalah ni. Jadi kuat. Kerana apa? Ini saya nak bagi tahu. Banyak kesalahan yang terjadi di Malaysia. Saya tak tahu jamaah wanita, tapi jamaah lelaki. Di masjid-masjid, di surau-surau. Sama ada di Selangor atau di Kuala Lumpur, bahkan di Negeri Sembilan sekalipun. Di mana imam bagi solat fardu yang jahri, seperti solat maghrib. Jadi jahri itu kuat, nyaring. Jadi imam membaca Fatihah seperti tadi. Waladdallin. Amin. Ada makmum di kalangan awam yang lelaki, dia tutup mulut. Dari awal Fatihah sampai habis Fatihah, dibaca surah Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ila akhirih, misalnya. Dia tutup mulut. Tidak berbuka mulut. Makmum ni maksud dia, makmum tutup mulut. Dan Allahu Akbar rukuk. Lalu makmum lain pun rukuk. Ini pernah terjadi berkali bukan sekali, tapi banyak kali ketika saya solat di masjid dan surau. Di dalam mazhab Syafi'i, makmum seperti ini solatnya tidak sah. Kerana apa tidak sah? Kerana hadis la salata liman lam yaqra' fatihatal kitab. La salata, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. So, membaca itu apa? Membaca ini adalah kena melafazkan, mengeluarkan suara sekira dia boleh dengar daripada diri dia sendiri. Ustaz, saya baca dalam hati, Ustaz. Yang penting baca dalam hati, Allah Maha mendengar. Itu tidak dianggap membaca. Dalam hadis tersebut, la salata liman lam yaqra'. Lam yaqra' itu lam yaqra'. Yaqra' tu baca. Baca itu adalah walau dengan suara yang sangat halus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil
alamin. Walaupun pelan. Yang penting dia dengar. Tapi kalau dia tutup mulut, dia mana dengar, telinga dia tak dengar. Dengar ustaz, hati dengar, itu tak baca nama dia. Itu nama dia kalam nafsi. Kalam nafsi di dalam jiwa. Itu tidak dianggap yaqra', tidak dianggap membaca. Jadi ini kena diperhatikan. Oleh sebab itulah dalam mazhab Syafi'i, imam disunahkan ketika solat jahri, solat nyaring, apabila setelah membaca Al-Fatihah, waladdallin, amin. Kalau di Malaysia khususnya, Indonesia, Malaysia, Patania, mazhab Syafi'i, di Yaman, di Hadramaut, masalah dia, hatta di Mesir, di masjid, saya pernah solat di belakang Syekh Ali Jumaah, dia saktah. Saktah tu diam sekejap lah. Diam dalam sekira boleh cukup untuk membaca Fatihah. Tapi kalau saya separuh lah kadang. Lama sangat nak tunggu. Itu kadang lah. So, kira-kira sekira orang dah baca Fatihah, dah separuh, baru membaca Bismillahirrahmanirrahim. Surah-surah lah. Surah-surah yang lain. Baru dia membaca. Sebab saktah itu memberi waktu bagi makmum untuk menyelesaikan bacaan Fatihah. Ini perhatikan perkara ini. Perhatikan. Saya tak tahu jamaah wanita, tapi jamaah lelaki banyak seperti itu. Ustaz, wanita pun kena baca kuat ke? Bukan kuat. Maksud dia, baca sekira mendengarkan telinga dia sendiri. Mendengar Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan pasti menjaga segala hak-hak huruf. Huruf mad bagi surah Al-Fatihah kena dijaga. Kena jaga. Bod, dal, kena bezakan. Walau bukan walad, dolin, bukan walad. Sebab itu bod. Bod itu apabila lidah dari gigi bam. Bahasa Jawa kita panggil gigi bam. Bahasa Melayu dia saya tak tahu. Gigi panjang ni lah. Dari kiri kanan ni dilempar ke kiri. Walau dolin lam lalilu bal. Sebab tu kami kalau di pondok, pertama masuk pondok adalah belajar fardu ain, yang mana salah satu dia baca Fatihah, membaca Fatihah dengan mad dan juga bacaan tajwid yang betul. Maka setiap makhraj huruf perlu diperiksa. Jadi walau dolin, ihdinas bukan ihdinas, ha hi hu bah. Misalnya iyyaka, tasydid kena dijaga, tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak boleh iyyaka, tak boleh. Tak sah sebab itu adalah hak huruf dia. Hak tasydid, hak huruf dia. Ini perlu dijaga tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Tak kisahlah kita umur berapa, dah tua, dah muda. Urusan ibadah, kita tahu Allah SWT ini penuh Ar-Rahman. Tapi Allah SWT juga memerintahkan kita untuk mematuhi syariatnya. Dan ini adalah bahagian daripada syariat yang telah difahami dan diistimbatkan oleh para mujtahid kita, iaitu bermazhab Syafi'i. Ustaz, susahlah nak ikut mazhab lain. Bukan tak boleh, boleh. Tapi nak belajar kat mana kat Malaysia ni, nak pindah mazhab. Kalau dah pindah mazhab kat Malaysia, semua mazhab Syafi'i, kita seorang mazhab lain. Tak ke pelik tu? Macam tu lah. Sama. Jadi kena faham. Tidak mudah untuk berpindah mazhab. Okey. Sunat bagi imam dan makmum dan orang yang solat sendirinya, bahawa menyaringkan mereka itu akan amin pada solat yang nyaring. Saya solat jahari kenalah waladdallin, amin. Amin tu nyaring kan. Kesembilan, sunat disertakan amin makmum dengan amin imamnya. Jangan terdahulu dan jangan terkemudian, tapi sama. Amin. Ini kita semua samalah. Kerana apa? Kerana sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "Idza ammana al-imamu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Apabila mengucap imam akan amin, maka sertakan oleh kamu mengucap amin, maka bahawasanya barang siapa muafakat aminnya itu akan amin, malaikat nescaya diampun baginya akan yang terdahulu daripada dosanya. Muttafaqun alaih. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah.
Ke-10, sunat bagi imam diam sedikit kemudian daripada membaca Al-Fatihah. Ini saktah yang saya sebut tadi. Ini dah sebut lah. Okey, supaya dapat bernafas. Dan sunat bagi makmum pada tempat diam itu membaca Al-Fatihah pada solat yang nyaring. Maksud dia pun membaca kuat. Okey. Tapi di sini, maksud sunat ini ketika baca saktah itu dipilih untuk membaca Fatihah. Kalau membaca Fatihah itu sendiri pada waktu rakaat itu fardu. Jadi jangan salah faham. Jadi ibarat ini, sunat ini apa? Jadi mengakhirkan bacaan Fatihah makmum setelah bacaan imam sebelum dia membaca surah. Supaya apa? Supaya mendapat kesunatan apabila dibaca Al-Quran. Idza quri'a Al-Quran, apabila dibaca Al-Quran, fastami'uh. Maka dengarlah kalian semua akan Quran. Ada lebih kurang kamakol, lebih kurang seperti itu hadis dia. Maksud dia apa? Dalam hadis ini menunjukkan bahawa apabila ada orang baca Al-Quran, disunatkan untuk mendengarkan mendengarkan bacaan tersebut. Dalam hal ini, apabila imam membaca Al-Fatihah, disunatkanlah, bukan tak boleh kita baca Fatihah juga. Boleh. Tapi disunatkan diam dan mendengarkan bacaan imam. Dan apabila dia baca surah, والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. Masalah dia, kita mendengarkan, sunat kita mendengarkan. Maka makmum, bila pula dia nak baca Fatihah, Ustaz? Dah dia sunat mendengarkan Fatihah, dia sunat duk baca surah. Sebab itu dia membaca Al-Fatihah tersebut adalah setelah imam membaca Fatihah, dia saktah, disunatkan membaca Fatihah itu pada waktu itu sebelum imam memulakan bacaan surah. Itu maksud dia. Bukan berarti bacaan Fatihah itu sunat. Tak, bacaan Fatihah bagi makmum itu adalah fardu rukun solat yang kalau dia tidak baca maka tidak sah solat dia. So jangan salah faham ibarat yang ada ke-10 ini. Okey. Ke-11, tiada sunat bagi makmum membaca surah pada solat yang nyaring, melainkan jika tiada mendengar makmum itu akan bacaan imam. Jadi tak sunat nak baca surah bila dia jadi makmum, kecuali memang dia tak dengar, maka dia boleh baca. Maka ketika itu sunat baginya membaca surah. Jadi bila dia tak dengar apa imam kat depan cakap, apa dia kat imam baca, dia baca sendiri qul huwallahu ahad Allahu samad setelah baca Fatihah lah, of course. Ini keterangan dia. Okey. Ke-12, sunat bagi imam bahawa jangan melebih akan tasbih rukuk daripada 3 kali. Kita tak nak lama-lama. So, bila dia rukuk itu, pastikan tasbih dia 3 kali sahaja. Tidak sampai 100 kali. Tak. Okey. Jom. Ke-13, sunat bagi imam jangan melebih tasyahud awal kemudian daripada katanya Allahumma salli ala Muhammad, at-tahiyyatul mubarakatus salawat ila akhirih, sampai asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Allahumma salli ala Muhammadin. Atau disunatkan tambah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Tak payah teruskan. Maksud dia itu tasyahud awal. Sunat berhenti di situ. Tidak lebih dari itu. Nanti tasyahud akhir baru sampai majid tu. Ke-14, hendaklah disimpankan, diringkaskan pada kedua rakaat yang akhir atas membaca Fatihah jua. Maksud dia disimpankan, diringkaskan. Jadi baca pelan. Baca pelan 2 rakaat akhir, macam contoh dia solat Isyak. Maka diringkaskan. Cukup Al-Fatihah saja. Tak payah surah. Ke-15, bahawa jangan melanjutkan imam akan solatnya jika tiada redha makmum atas yang demikian itu. Jangan nak baca yang panjang-panjang. Kalau tahu makmum nak cepat, nak apa. Jadi kita kena ingat. Ini yang salah satu usulan daripada banyak jamaah di Malaysia. Di Malaysia ni banyak masjid. Kuala Lumpur ni banyak masjid. Selangor ni banyak masjid. Tapi kenapa kalau solat tarawih semuanya baca 1 juz Ustaz? Ada yang tua tak nak baca, cukup surah pendek je lah. Dulu zaman saya waktu kecil, bukan kecil lah, saya masih belajar di pondok. Waktu balik cuti
cuti Ramadan, dah nak dekat raya tu 10 hari terakhir tu saya dah balik dari pondok cuti. Jadi pindah-pindah masjid solat tarawih. Kadang pergi masjid Bukit Damansara, Sayyidina Umar, bacalah 1 juz. Kadang pergi masjid Bangsa. Kadang pergi masjid wilayah. Waktu tu masjid wilayah baca pendek. Baca pendek surah pendek. Kalau ada makmum yang ingin hanya dalam masa 20 minit, habiskan tarawih misalnya ni atas surah pendek sahaja. Dia nak solat 20, tapi tak naklah baca panjang-panjang, nak surah lazim sahaja. Kena diberi kesempatan. Jadi patut ada kesepakatan antara masjid-masjid ni. Ada yang baca panjang, ada yang nak 1 juz, ada yang 2 juz, ada yang 3 juz. Ada yang memang hanya surah lazim. Misalan dia. Sebab ada yang nak solat 20 rakaat, tapi dengan surah lazim. Tapi ada yang nak 10 juz, pergi 10 juz. Sebab itu dulu, saya tak tahu masih ada ke tak. Tapi kalau zaman dululah, di Masjid Sri Petaling, ada jamaah yang 3 juz, ada jamaah yang 1 juz, ada jamaah yang pendek, ada jamaah yang panjang. Dia ada banyak jenis jamaah. Solat tarawih. Sama juga kami di pondok. Di pondok ni ada jamaah yang memang 1 juz. Jamaah ni memang panjang, 45 minit. Setengah 45 minit lah. Biasanya 45 minit. Tapi ada jamaah yang surah lazim saja. Ada jamaah yang memang pendek. Terutama pelajar-pelajar ada kelas-kelas tertentu. Macam kelas Alfiyah Ibn Malik. Jadi diorang ni waktu Ramadan ni tengah kejar hafalan. Dia kena habiskan 500 bait. Jadi waktu Ramadan ni diorang perlu waktu untuk menghafal, untuk merajaah. So diorang solat tarawih dia yang laju sebab waktunya dihabiskan dengan hafalan. Sebab sebelum masuk Syawal, nanti tanggal 15 Syawal dia kena tasmi' tasmi' mahar hafalan dia untuk masuk kelas. Kalau tak boleh masuk kelas. Maka waktu bulan Ramadan tu diorang kejar hafalan dia. Dia kejar waktu tu menghafal. Misalan dia, semua orang ada kebutuhan, ada keperluan masing-masing. So kita kena ada cara untuk bagaimana mengakomodate iaitu makmum-makmum kita sesuai dengan keadaan situasi yang macam-macam. Okey. Bahawa yang ke-15, bahawa jangan melanjutkan imam, ini dah. Yang ke-16, sunat bagi imam bahawa jangan melebih ia pada doa yang di dalam tasyahud akhir atas sekurang-kurang daripada tasyahud dan salawat atas Nabi SAW. Jadi baca sesuai dengan tasyahud akhir. Jangan melebihi. Kesian makmum. Misalan dia. Ke-17. Sunat bahawa diniatkan imam pada ketika memberi salam akan salam atas segala makmum. Jadi sunat bahawa diniatkan imam pada ketika memberi salam akan salam atas segala makmum. Dia niatkan Assalamualaikum warahmatullahi. Niatkan dia cakap dengan makmum lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini contoh dia. Okey. Ke-18. Meniatkan segala makmum pada ketika memberi salam itu akan menjawab salam imamnya itu. Dia niatkan Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Diniatkan dia jawab imam tadi. Okey. Ke-19. Sunat bagi imam itu berhenti sedikit pada tempat solat kemudian daripada salam itu. Jadi sunat bagi imam dia berhenti sedikit pada tempat solat kemudian daripada salam. Berhenti dulu. Jadi Assalamualaikum, duduk dulu. Ke-20, sunat bagi imam ketika berhenti itu bahawa menjadikan ia akan kanannya itu kepada makmum dan kirinya itu kepada mihrab. Jadi maksud dia apa? Maksud dia duduk ni. Diam tu maksud dia setelah imam bagi salam, dia bangun tu dia duduk. Sebab itu kalau, saya tak tahu dekat zaman sekarang, tapi kalau kami di pondok dulu, atau saya waktu kecil, saya ingat lagi di masjid, Masjid Bukit Damansara tu dulu, ada imam waktu saya sekolah rendah dulu, dia memang akan duduk kiri, bahu kiri ni menghadap mihrab, kanan ini adalah kepada makmum. Kanannya kepada makmum. Jadi dia tengok macam ni. Jadi kalau kiblat macam ni, dia tengok macam ni. Jadi makmum dia dekat sini. Ni mihrab kat sini. Dia akan duduk seperti itu dan dia kona sikit ke kanan. Kona sikit ke kanan. Jadi ini disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami di dalam kitab nama dia Minhajul Qawim. Imam Ibn Hajar Al-Haytami dia ada karang kitab nama dia Minhajul Qawim. Dalam ni dia sebut. Lalu ke-21.
Sunat bahawa jangan bangkit makmum melainkan kemudian daripada bangkit imam. Jadi makmum pun janganlah bangun dulu. Yelah ustaz, ada kerja ni, nak kena masuk kerja. Itu lainlah. Tapi sunat. Satu kerja yang tak ada kerja, yang dah tua, dah pencen ni, berzikirlah dengan imam. Bila imam duduk situ, jangan bangun, sama-sama berwirid. Tapi saya tahulah semua orang ada busy. Yang busy biarlah yang busy. Yang tak busy ni, jangan buat-buat busy. So berzikir bersama. Sunat bahawa jangan bangkit makmum melainkan kemudian daripada bangkit imam. Dan sunat bagi imam dan makmum itu bahawa bangkit ia pada pihak hajatnya, sama ada pada pihak kanan atau pihak kiri. Maka jika tiada ada baginya suatu hajat, maka sunat ia bangkit pada pihak kanan. Jadi dahulukan yang kanan dulu, baru yang kiri. Okey, ke-20, bahawa jangan menentukan imam akan dirinya dengan doa di dalam kunut subuh atau witir pada nisful akhir, pada separuh kedua pada bulan Ramadan, dan hanya sesungguhnya sunat dibacanya pada dhamir jamak. Maksud dia apa? Jangan bila sunat membaca ketika solat subuh misalnya dia ada witir, atau bulan Ramadan, separuh dari Ramadan kan dia baca witir pada solat dia baca witir pula. Dia baca kunut pada solat witir, atau pada solat subuh dia baca kunut, atau kunut yang lain-lain kan. Kunut yang lain kerana ada hajat dan lainnya, kunut nazilah ke, disunatkan jangan domir dia tu domir Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma ata. Jangan. Dia kalau dia jadi imam kenalah baca dalam bahasa Arab, Allahumma barik lana fi ma Allahumma hadini Allahumma lupa pula dah. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma hdina fi man hadait. Dia kena Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana semuanya domir ni domir jamak. Nahnu tu kami. Kami dia boleh dua. Jadi domir nahnu ini boleh kami, iaitu ana ma'al ghair, aku mutakalim ma'al ghair, mutakalim dengan yang lain, atau dengan makna ana, atau dengan makna mu'azzam nafsah, iaitu membesarkan dirinya, aku dengan makna aku yang besar, gah. Sebab itu kalau kita baca dalam Al-Quran, banyak yang tanya orang awam, Ustaz, kenapa Allah SWT kan Esa satu, tapi kenapa dalam Al-Quran Allah SWT menunjukkan pada dirinya dengan domir nahnu, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Misalan dia, kenapa? Itu kerana dipanggil dengan nahnu dengan makna mu'azzam nafsah. Dia itu mu'azzim nafsah, dia mengagungkan dirinya sendiri. Yalah Allah SWT mengagungkan dirinya sendiri, itu maksud dia. Sedangkan kita ketika jadi imam, maka kita baca nahnu Allahumma hadina fi man hadait, adalah kerana kita menganggap kita berdoa kita dengan makmum. Wa'afina, kita dengan makmum. Ini. Seperti katanya, Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait, hingga akhirnya. Dan sunat bagi imam menyaringkan akan kunut itu, baca kuat. Dan sunat bagi orang yang solat sendirinya memperlahankan akan membaca kunut itu. Dan sunat bagi makmum ketika ia mengata amin melainkan pada kata imam fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, hingga akhir. Maka sunat bagi makmum mengata seperti yang dikata imam oleh imam itu, dan sunat bagi imam dan makmum dan orang yang sendirinya menadahkan akan kedua telapak tangannya ke langit. So ini saya betulkan sedikit fiqh Syafi'i. Bukan hanya di Malaysia, di Indonesia juga ada. Apabila membaca kunut, Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi. Ini. Kalau biasanya kadang-kadang ada budaya imam dia diam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, baru dia baca kuat. Ini sebenarnya kurang tepat. Yang tepat imam membaca habis, semuanya nyaring. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Nampak? Dia baca kuat. Tapi makmum yang dia suruh tadi, dia kata sunat bagi makmum ketika itu imam
dia membaca sama dengan imam, okey, kecuali bila amin. Bila amin, Allahumma hdina fiman hadait, amin. Wa afina fiman afait, amin. Wa tawallana fiman tawallait, amin. Amin. Ila akhirih. Fa innaka taqdi, bukan amin. Itu maksud dia. Bukan amin, tapi membaca fa innaka, pelan-pelan. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Fa innahu la yadhillu man wa la ya'izu man adait. Tabarak wa ta'alait. Lakal hamdu ala ma qadait wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Itu baru kuat. Itu baru bukan kuat. Maksudnya imam dia akan baca kuat. Dari awal sampai akhir dia akan baca kuat. Dia akan baca kuat sampai habis. Tapi makmum membaca amin tadi sampai sebelum fa innaka taqdi wala yuda alaik. Setelah itu dia membaca ni, dia kata iaitu apa? Maka sunat bagi makmum mengata seperti yang dikata oleh imam itu. Itu maksud dia. Kita betulkan sedikit fiqh yang bukan hanya di Malaysia, di Nusantara ni banyak yang membaca seperti itu. Cuma yang betul adalah yang saya sebutkan ini, dan ini tersebut termaktub dalam kitab-kitab seperti Hasya At-Tarmasi ala Minhajil Qawim, boleh berujuk dalam tu. So kalau ada yang mempertikaikan apa yang saya sebutkan ini, boleh rujuk di dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i yang berbahasa Arab, dia jelaskan, dan bahkan kitab bahasa Melayu pun sama menjelaskan perkara ini. Cuma ada yang tersalah memahami ibarat dalam kitab-kitab tersebut. Jadi kena diperhatikan. Hatta di masjid saya juga masih melakukan seperti itu. Tapi ini perkara furuk, perkara kecil, tidak membatalkan solat, tidak menyebabkan solat itu terputus, tidak menyebabkan kena qada, tak. Cuma nak bagi tahu kalau ikut kitab yang betul seperti itu sahaja. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Lalu jangan lupa tadah tangan. Tadah tangan, kedua telapak tangan ke langit. Kalau mazhab Maliki, dia orang tak angkat tangan. Dia tak angkat tangan. Okey. Jadi ini kena betulkanlah di kalangan imam, tidak memelahankan fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Tetap baca nyaring, kuat, normal je. Makmum yang berhenti amin, tidak amin tapi dia membaca perlahan. Yang dimaksud baca perlahan tu makmum. Ke-23, bahawa jangan berdiri makmum seorang dirinya padahal ia keluar daripada saf, kerana yang demikian itu menghilangkan akan pahala berjamaah. Jangan berdiri makmum seorang dirinya padahal ia keluar daripada saf, kerana yang demikian itu menghilangkan akan pahala berjamaah. Tetapi sunat masuk ke dalam saf atau dihelanya, iaitu ditariknya. Jadi kalau dia berdiri seorang, tarik seorang untuk saf. Ini sebelum COVID lah maksud dia. Kalau time COVID ni tak payahlah. Kita faham kerana iktizar dalam keadaan COVID. Bahaya. So tak ada masalah. Dan harap jangan ada jamaah yang merasa solat jauh-jauh saf ni, hati tak reda, marah. Inilah orang Yahudi duk buat kita solat macam ni. Tak, bukan tuan-tuan. Dalam fiqh ni dah ajar dah. Fiqh ni dah ajar di mana apabila terpaksa solat, apabila kita nak jaga kesihatan ni, nak jaga supaya tak kena virus ni, meninggalkan perkara yang sunat demi suatu perkara yang lebih agung iaitu nyawa, maka kita buat. Ini kena jelas. Okey, kena jelas perkara ni. Jangan tuduh-tuduh. Tidak. Tidak ada kena-mengenanya. Ini kita kena jelas. Dalam fiqh seperti ini. Akan seseorang yang di dalam saf itu kepadanya kemudian daripada ia takbiratul ihram. Ke-24, bahawa sunat bagi makmum yang dihelanya itu mengikut akan yang menghela itu. Jadi ikut belakang supaya menolongi ia akan dia pada menghasilkan pahala berjamaah itu. Supaya sama-sama dapat pahala jamaah. Itu tujuannya. Supaya tak solat sendirian. Ke-25, bahawa jangan mendahului oleh makmum atau menyamai ia akan perbuatan imam. Jadi jangan, imam belum rukuk, dia dah rukuk kan? Jangan. Imam belum rukuk, dia rukuk dulu. Tak boleh. Tetapi sunat bagi makmum itu terkemudian sekalian perbuatannya itu daripada perbuatan imamnya, seperti bahawa ia jangan rukuk melainkan apabila sampai imam itu kepada sekurang-kurang rukuk. Jadi imam tu dah betul-betul rukuk baru dia turun rukuk. Tapi jangan lambat sangat. Okey. Dan jangan sujud makmum itu melainkan apabila sampai imam kepada sekurang-kurang sujud. Imam dah sujud baru boleh sujud. Dan sekurang-kurang sujud itu bahawa
menyampaikan akan dahi pada tempat sujud. Maksud sekarang-karang sujud tu apa? Jadi imam dah letak kepala dahi dia dekat tempat sujud, barulah kita turun sujud. Macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Fasal ke-14 pada menyatakan adab-adab Jumaat. Jadi ini menerangkan adab-adab Jumaat. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, "I'lam annal jumu'ata 'idun min a'yadil mu'minin." Jadi ni saya nak betulkan sikit lagi. Jadi nak betulkan sikit lagi, bahasa Melayu saya tahu bahawa selamat hari raya Aidilfitri. Tapi yang betul secara bahasa Arab tidak dibaca fathah ain dia, tapi dibaca kasrah ain dia. Jadi jangan kata aidun. Yang betul aidun. Aid itu perayaan. Aidul Fitri, Aidul Adha. Tapi Ustaz, ni bahasa Melayu. Tak apalah kalau nak pegang yang bahasa Melayu yang dibaca Aidil Fitri, boleh. Tapi janganlah bila kita syarahkan dalam bahasa Arab. Kerana perkataan Aidil Fitri ini bermaksud Aidun tu maksud dia kembali. Itu salah lah. Kerana bacaan yang betul adalah usolli sunnatal Aidil Fitri. Usolli sunnata Aidil Fitri. Dengan dibaca kasrah ain dia. Sebab itu orang putih, kalau dia sebut Aidil Fitri, Aid Mubarak Said, dia tak sebut Aid Ramadan Said. Bila sebut macam tu, orang Arab pun pelik. Kenapa budak Melayu ni yang datang dekat negara Arab, duk belajar dekat negara Arab, Aidul Fitri Mubarak. Dia kira Aidun apa ni? Tidak ada dalam bahasa Arab. Yang betul Aidul Fitri. Sebab itu dia kata, i'lam, ketahuilah, annal jumu'ata, sesungguhnya Jumaat Aidun min a'yadil mu'minin. Salah satu perayaan dari perayaan-perayaan orang mukmin. Tapi ini khata' syair kita bagi. Kesalahan yang banyak berlaku di kalangan orang Melayu, ustaz Melayu, disebabkan oleh bahasa Melayu yang mengakomodir sebagai Aidilfitri. Lagu Sharifah Aini kan, Aidilfitri, dia dah baca bunyi macam Arab Aidilfitri, tapi Arab yang betul Aidil. Okey. Aidun min a'yadil mu'minin. Iaitu apa? Wa huwa yaumun syarifun khassallahu al-azza wa jalla bihi hadhihi al-ummata wa fihi sa'atun mubahamatun la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha ta'ala fiha hajatan illa a'tahu iyyaha. Yang bermaksud, ketahui olehmu bahawasanya hari Jumaat itu satu hari raya daripada beberapa hari raya sekalian mukminin, iaitu hari yang mulia. Sesungguhnya menentukan Allah Subhanahu wa taala atau Azza wa Jalla dengan dia akan umat ini, iaitu akan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di dalamnya itu ada saat yang mustajab yang tiada membetuli akan dia oleh hamba yang muslim yang berdoa akan Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya akan satu hajat melainkan memberi ia akan hajatnya itu. Maksud dia apa? Ini menunjukkan kebesaran hari Jumaat. Jadi hari Jumaat ini ibarat raya. Hari Jumaat ini ibarat hari Sayyidul Ayyam. Raja kepada sekalian hari, tuan-tuan dan puan-puan. Raja kepada sekalian hari. Sebab itu hari Jumaat ini diagungkan oleh ulama. Jadi kalau budaya orang Arab, kalau terutama di Maghribi, tempat saya belajar di Morocco, mereka ini makan setiap hari Jumaat ni, keluarga ni akan makan makanan yang paling sedap. Dipanggil dengan apa? Dipanggil dengan kuskus. Kuskus kan, tahu kuskus kan? Tak tahu kuskus. Kalau tak tahu kuskus, kena pergi beli rasa kuskus lah. Ada jual kat kedai-kedai. Bukan kat kedai, kat Gombak ni adalah yang hantar kuskus ke rumah. Kuskus ini sejenis makanan di mana dia ada gandum kuskus tu. Di tengahnya ada daging, ada sayur, ada macam-macam. Ada adas, ada apa, semua ada kat situ. Dia orang makan. Itu memang sedap lah. Saya pun suka. Dah duduk sana lama, memang sukalah. Sampai kalau rindu kita belilah kat Malaysia ni. Beli kuskus, makan. Jadi inti dia, hari Jumaat ini adalah satu perayaan dari perayaan-perayaan orang mukmin. Ini hari Jumaat. Jadi hari yang sangat mulia. Sebab itu kita menganggap dia seperti iaitu kita hari yang syarafun, hari yang mulia. Hari yang mulia di mana syarif ni hari yang mulia di mana Allah SWT akan menunaikan hajatnya pada hari tersebut.
Dan adab-adab hari Jumaat itu ada 20 perkara. Jadi ada 20 perkara adab hari Jumaat. Adab yang pertama, hendaklah engkau bersedia baginya mula hari Khamis dengan menyuci kain dan menyuci baju. Basuhlah. Jadi zaman dulu, rata-rata manusia ni, yalah, orang-orang ni tidaklah ada baju satu almari. Baju dia mungkin 4 helai, 5 helai. Tu dah banyak dah. Lepas tu sarung 2 helai. Kalau kami di pondok ni, dulu waktu saya di pondok, kawan-kawan daripada Jawa ni, rata-rata dia hanya ada 2 helai sarung, 2 helai baju macam ni, 2 helai t-shirt, 1 kopiah, itu je lah. Slipper Jepun, dah. Tu sahaja. Dia tak adalah benda lain, tak ada. Kalau ada duit, buat beli makanan lah. Buat beli makanan untuk hidup, dah cukup. Dia tak adalah nak belajar ni, nak kena makan pun nak kena masakkan, ada tukang masak macam kita dan lain-lain. Tak. Mereka masak semua sendiri. Semua sendiri. Jadi inti dia macam tu. Jadi menyucikan baju tu hari Khamis. Dan membanyakkan mengucap tasbih dan istighfar pada petang-petang hari Khamis itu, kerana waktu yang demikian itu menyamai fadilatnya akan waktu pada hari Jumaat. Kerana hari dalam Islam dimulai menurut satu pendapat adalah lepas asar. Ada yang kata maghrib, ada yang kata lepas asar. Jadi kita mula dah, waktu itu dah mula dah. Sebab tu kami di pondok, Khamis malam Jumaat tu dah mula cuti lah. Kerana Jumaat tu cuti. Jumaat malam Sabtu mula masuk kelas balik. Misalan dia. Macam tu. Adab yang kedua, sunat engkau puasa pada hari iaitu hari Jumaat itu, tetapi hendaklah engkau sertakan dengan puasa hari Sabtu atau hari Khamis. Jadi dia tak boleh puasa mustaqil. Dia kena puasa, dia kena sambung. Sebab kalau puasa hanya hari Jumaat, maka itu tak boleh. Okey, kerana makruh puasa pada hari Jumaat itu dengan tiada disertakan dengan hari Sabtu atau hari Khamis. Melainkan dia berpuasa kerana ada puasa-puasa tertentu. Puasa di bulan Ramadan. Puasa 3 hari, puasa hari Bid. Dan lain-lain. Okey, adab yang ketiga, apabila terbit fajar, maka sunat engkau mandi. Kerana waktu mandi Jumaat itu daripada terbit fajar. Jadi sunat mandi Jumaat adalah Jumaat pagi lah. Terbit fajar baru mandi Jumaat. Mandi untuk hari Jumaat, sebelum solat Jumaat. Hingga mengerjakan solat Jumaat. Sampai masuk waktu solat Jumaat. Tetapi pada waktu yang pada waktu hampir hendak pergi solat Jumaat, itu terlebih afdal. Lebih afdal dah dekat-dekat waktu nak pergi solat Jumaat. Sabda Rasulullah SAW, ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Yang maksud dia apa? Iaitu mandi pada hari Jumaat itu wajib, iaitu sunat muakkadah atas setiap orang yang akil baligh. Dimaksud wajib di sini adalah dengan maksud iaitu sunat muakkadah. Sunat yang muakkadah, bukan wajib yang aini, tapi sunat muakkadah. Hadis ini adalah muttafaqun alaih, yang bermaksud iaitu hadis Bukhari dan Muslim. Adab yang keempat, sunat menghias dirinya dengan memakai pakaian yang putih. Jadi disunatkan pada hari Jumaat itu berpakai dengan pakaian yang warna putih, serba putih. Baju putih, jubah putih, kopiah warna putih, sarung putih. Misalan dia, kami pakai dah dulu sarung putih. Misalan dia. Okey. Kerana pakaian yang putih itu terlebih kasih kepada Allah SWT, berdasarkan sabda baginda Nabi Muhammad SAW, innal jannata bayda'u, sesungguhnya syurga itu adalah putih, wa ahabbul asya', iaitu dan yang terlebih kasih sesuatu kepada Allah, ilallahil bayadu, iaitu sesuatu yang putih jua. Jadi serba putih. Adab yang kelima, sunat memakai bau-bauan. Sunat memakai bau-bauan yang terlebih harum, seperti kasturi dan barang sebagainya. Memakai bau-bauan yang terlebih harum seperti pakaian kasturi dan barang sebagainya. Dan makruh memakai zabat kerana ia pakaian perempuan. Itu saya tak tahulah zabat tu pakaian macam mana, sebab ini adalah pakaian Arab dulu. Tu saya tak sure. Dan lagi pada mazhab Ahmad bin Hanbal radhiyallahu rahimahullah taala, bahawa zabat itu najis. Wallahu alam. Okey, dia sejenis yang dipakai oleh perempuan lah.
Okey, adab yang keenam, iaitu apa? Melebih-lebih pada menyuci badan dengan menghilangkan bau busuk. Jadi basuh mandi tu betul-betul bagi hilang segala bau. Bau body odor tu kena hilangkan. Badan dan menghilangkan yang cemar-cemar pada badan dan mencukur bulu-bulu, waktu itu potong bulu, potong kuku. Dan mengandam misai. Misai ni okey. Dan mengerat kuku. Zaman dulu kerat lah. Sekarang dah ketip dah. Dan bersugi. Bersugi pastikan. Dan mencabut bulu ketiak pada waktu ini. Okey. Adab yang ketujuh. Sunat berpagi-pagi pergi ke masjid yang tempat solat Jumaat itu padahal ia berjalan dengan kelakuan yang tetap dan hadir hati kepada Allah. Jadi pergi masjid awal. And then pergi jalan menghadap kepada Allah SWT. Hadirkan hati kepada Allah SWT. SWT serta masyghul dengan zikir dan membaca Al-Quran dan selawat atas Nabi SAW. Baca la ilaha illallah, la ilaha illallah dan lain-lain. Istighal dengan baca Al-Quran, salawat. Baca banyak salawat. Hari Jumaat, baca salawat. Kerana sabda Nabi Muhammad SAW, man raha ilal jumu'ati fis sa'ati al-ula faka'annama qarraba badanatan wa man raha fis sa'ati saniyati faka'annama qarraba baqaratan wa man raha fis sa'ati as-salisati faka'annama qarraba kabshan akrana wa man raha fis sa'ati ar-rabi'ati faka'annama ahda dajajatan wa man raha fis sa'ati al-khamisati faka'annama ahda baydatan fa idza kharaja al-imamu tuwiyatil suhufu wa rufi'atil aqlamu wajtama'atil malaikatu 'indal minbari yastami'una adh-dhikra. Hadis ini juga muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dengan lafaz rufi'atil aqlam indal Baihaqi. Menurut Baihaqi dia guna rufi'atil aqlam. Al-Iraqi menurut takhrij Al-Iraqi. Maksudnya barang siapa pergi ke masjid kerana solat Jumaat pada saat yang pertama, maka seolah-olah ia menyembelih korban seekor unta. Dan barang siapa pergi pada saat yang kedua, maka seolah-olah ia menyembelih korban seekor lembu. Dan barang siapa yang pergi pada saat yang ketiga, maka seolah-olah ia menyembelih korban seekor kambing biri-biri yang bertanduk. Dan barang siapa yang pergi pada saat yang keempat, maka seolah-olah ia memberi hadiah seekor ayam. Dan barang siapa pergi pada saat yang kelima, maka seolah-olah memberi hadiah satu telur. Maka apabila keluar, makin lama makin sikit lah. Makin sikit lah dia punya pahala tu. Maka apabila keluar imam, maka dilipat suratan dan diangkat akan kolam dan berhimpun segala malaikat pada sisi mimbar padahal mendengar mereka itu akan zikir khutbah. Ini. Adab yang ke-8, apabila masuk ke masjid, maka hendaklah menuntut saf yang pertama. Masuk masjid, kalau boleh kita cuba. Menuntut tu kita cuba dapatkan saf yang terhadapan. Paling depan sekali. Saf yang pertama. Adab yang ke-9, jangan ia melangkah akan bahu orang pada ketika ia masuk ke masjid itu. Dia masuk masjid tu, kalau ada banyak orang duduk, dia langkah orang ni. Tak. Adab dia tak. Jadi kalau ada ruang kosong, baru lalu atau minta tumpang lalu. Dengan adab supaya tidak membuat orang marah, tuan-tuan dan puan-puan hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini adab yang ke-10, jangan ia lalu pada hadapan orang yang sedang solat. Dia ada orang solat, jangan kita lalu di hadapan. Ini adab yang ke-11, sunat ia duduk dekat diwal, dinding atau dekat tiang duduk. Maka jikalau tiada mudah yang demikian itu, maka sunat ditaruhkan pada hadapannya, iaitu suatu yang menegah orang akan yang lalu pada hadapannya. Jadi apa? Dia ada sutroh. Kita panggil dalam bahasa Arab, kita panggil dengan sutroh. Jadi letak sutroh. Supaya apa? Sutroh ini menegah akan orang yang lalu pada hadapannya. Jadi orang lalu pada hadapan dia, ini dapat menegah. Kerana sabda Nabi Muhammad SAW, istatiru walau bisahmin. Fa in ajasta fabsud musalla, fa in ajasta fa khutta amamaka khattan. Iaitu apa? Hadis ini tidak dijumpa oleh Syekh Fahmi Zamzam, tidak jumpa takhrij dia. Jadi kena carilah lagi. InsyaAllah boleh jumpa. Iaitu apa? Dinding olehmu pada ketika
kamu solat dengan sesuatu pada hadapan kamu, dan jikalau dengan panas sekalipun, walau dengan sahmin tu lah anak panah. Panah tu lah. Okay? Sekalipun, maka jika lemah engkau akan yang demikian itu, maka hamparkan olehmu satu tempat solat. Hamparkan satu tempat solat, dan jikalau lemah engkau akan yang demikian itu, maka engkau goreskan khat pada hadapanmu. Buatkan garis di hadapanmu. Ini menunjukkan sutroh. Kita panggil dalam bahasa Arab, dipanggil dengan sutroh. Ini juga disebut dalam kitab-kitab furuk mazhab Syafi'i. Dia ada bahas perkara ini dengan detail. Adab yang ke-12, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan duduk di dalam masjid hingga engkau solat tahiyatul masjid. Jangan duduk sampai solat dulu. Jadi masuk-masuk masjid tu jangan kita duduk. Duduk nanti hilang fadilah untuk solat sunat tahiyatul masjid. Maksudnya apa? Masuk-masuk solat tahiyatul masjid atau solat sunat yang lain yang disertakan dengan solat tahiyatul masjid. Dan memadailah tahiyatul masjid itu dengan 2 rakaat. Dan jangan engkau tinggalkan akan solat tahiyatul masjid itu, dan jikalau pada ketika khatib membaca khutbah sekalipun, tetapi pada ketika itu jangan dilebih daripada 2 rakaat. Dan memadalah tahiyatul masjid itu pada ketika itu dengan niat 2 rakaat ratibah yang dahulu daripada Jumaat itu. Maksud dia apa? Dia nak masuk dah waktu solat ratib qabla zuhri atau qabla Jum'ah. Solat sunat 2 rakaat rawatib. Maka dia solat sunat 2 rakaat rawatib tapi disertakan dengan tahiyatul masjid. Memadai, dah cukup. Kerana apa? Solat tahiyatul masjid adalah solat sunat yang dilakukan oleh seseorang pertama kali masuk dalam masjid sebelum duduk, itu dipanggil solat tahiyatul masjid. Entah dia solat apapun ketika itu, maka solatnya itu dianggap sebagai mendapat pahala tahiyatul masjid. Sama seperti tahajud. Orang solat, dia solat witir. Dia solat hajat. Tapi setelah dia tidur, setelah waktu isyak, dia tidur, dia bangun, dia solat hajat, itu juga dikira sebagai tahajud. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dan yang terlebih afdal itu bahawa engkau salatkan akan tahiyatul masjid pada hari Jumaat itu 4 rakaat dengan 1 salam. Jadi 4 rakaat dengan 1 salam, atau dan engkau baca pada tiap-tiap 1 rakaat kemudian daripada Al-Fatihah Qul huwallahu ahad hingga akhirnya 50 kali. Okey. Lalu disebut lagi, faqad nukila an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna man fa'alahu lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannati aw yura lahu. Maksud dia apa? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib Khatib Baghdadi dengan hadis yang gharib jiddan. Gharib jiddan tu sangat gharib. Okey. Maka tersebut di dalam hadis Nabi, barang siapa yang berbuat akan yang demikian itu, nescaya tiada mati ia hingga melihat ia akan tempat kedudukannya di dalam syurga atau dilihatkan baginya. Okey. Adab yang ke-13, bahawa sunat engkau solatkan pada hari Jumaat itu 4 rakaat yang lain daripada solat tahiyatul masjid yang tersebut itu. Dan engkau baca pada rakaat yang pertama kemudian daripada Al-Fatihah akan surah Al-An'am, dan engkau baca pada rakaat yang kedua kemudian daripada Al-Fatihah surah Al-Kahfi, dan pada rakaat yang ketiga kemudian daripada Al-Fatihah surah Taha, dan pada rakaat yang keempat kemudian daripada Al-Fatihah surah Yasin. Ini maksud dia. Dan jika tiada kuasa engkau akan yang demikian itu, maka baca olehmu pada rakaat yang pertama kemudian daripada surah Al-Fatihah surah Yasin, dan pada rakaat yang kedua kemudian daripada Al-Fatihah Alif Lam Mim Tanzil, surah Sejadah, dan pada rakaat yang ketiga kemudian daripada Al-Fatihah surah Ad-Dukhan, dan pada rakaat keempat kemudian daripada Al-Fatihah surah Tabarakalladzi. Tabarak. Okey. Adab yang ke-14, bahawa jangan engkau tinggalkan akan membaca segala surah yang tersebut itu pada malam Jumaat atau pada harinya, kerana pahala membaca segala surah yang tersebut itu amat besar. Ini bacaan kita pada malam tersebut. Okey. Setengah daripada kelebihan membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat itu, iaitu sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
man qara'a suratal kahfi yaumal jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'ataini. Riwayat Imam Hakim dan Baihaqi dalam sunannya. Hadis yang sahih. Faidul Qadir bab mim. Yang mana maksudnya barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, nescaya diterangkan baginya nur. Baginya daripada nur barang yang antara dua Jumaat itu. Jadi inilah kenapa kita perlu membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, pada malam Jumaat atau hari Jumaat. Kita baca. Dan setengah daripadanya sabda baginda Nabi Muhammad SAW, man qara'a suratal kahfi adha'a lahu minan nuri ma bainahu wa bainal baitil al-atiq. Iaitu riwayat Bukhari dalam Syu'abil Iman, hadis hasan, barang siapa membaca surah Al-Kahfi, nescaya diterangkan baginya daripada nur barang yang antaranya dan antara Baitullah Al-Haram. Dan hadisnya lagi, dan setengah daripadanya sabda Nabi Muhammad SAW, man qara'a surat al-kahfi lailatal jumu'ati aw yaumal jumu'ati utiya nuran min haitsu yaqra'uha ilal makkata wa ghufira lahu ilal jumu'ati al-ukhra wa fuddila salasata ayamin wa salla alaihi sab'una alfi malakin hatta yusbiha wa ufiya min ad-da'i wa dabilati wa dhatil jambi wal barasi wal judhami wa fitnatid dajjal. Hadis riwayat Imam Dailami. Yang bermaksud barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat atau pada harinya, nescaya diberi akan dia nur daripada tempat ia membaca akan dia hingga ke negeri Mekah Al-Mukarramah, dan diampuni baginya dosa daripada satu Jumaat kepada satu Jumaat yang lain, dan dilebih daripada tiga hari, dan mengucap selawat itu iaitu memintakan ampun baginya oleh 70,000 malaikat hingga waktu subuh, dan disembuhkan akan dia daripada segala penyakit dan penyakit bengkak yang di dalam perut atau penyakit yang sangat panas di dalam perut atau di dalam hati, dan disembuhkan daripada penyakit yang di dalam lembung dan daripada penyakit sopak dan budak penyakit besar, dan dilepaskan daripada fitnah Dajjal. Ini adalah fadilah membaca surah Al-Kahfi. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan, iaitu pada menjelaskan iaitu orang yang tidak menghafal perkara tersebut dan disunatkan menggantinya dengan membaca surah Al-Ikhlas ila akhirih. InsyaAllah kalau ada salah silap daripada saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Ingat semua, jaga diri, semua kurungkan diri masing-masing di rumah. Stay at home. Kita harap kita dapat membendung penyakit yang menular ini. Nanti setelah ini kita dapat bersama-sama lagi secara fizikal setelah kita habis daripada musibah yang kita harap segera berlalu ini. Aku qauli hadza astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.